Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah tengah hari ini Allah taala masih lagi meminjamkan kepada kita rahmat, meminjamkan kepada kita nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala redai, dan mudah-mudahan dengan itulah kita meraih redha dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari ini saya nak berkongsi bersama-sama sebuah peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang sebuah jambatan yang akan menjadi perhitungan dan juga proses kita di akhirat kelak, iaitu kita kenali sebagai titian sirat. Yang mana titian sirat ini terbentangnya ataupun diletakkannya di atas jilatan api neraka yang menyala-nyala di bawah dia. Di bawah tapak kaki kita, duk berjalan atas tu bukan di bawah tu sungai, tidak. Di bawah tu adalah api yang marak menyala. Bahkan bukan sahaja melintas itu dengan cara yang mudah, berbeza dengan cara kita melintas jambatan di atas dunia ni. Ada sambaran-sambaran duri, kata Nabi, seperti pokok sa'dan, duri yang menarik orang yang berada di atas titian itu. Dan sesiapa yang berjaya melalui titian tersebut, maka syurgalah bagi dia. Dan kalaulah ditakdirkan dia terjatuh di dalam api yang berada di bawah neraka itu, maka itulah tempat tinggal dia untuk masa yang ditetapkan, lama atau sebentar atau selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayudrabu siratu baina zahrani jahannam fa akunu awwala min yajuzu minar rusul bi ummati wa la yatakallamu yawma izin ahadun illa ar-rasul. Dan diletakkan sebuah jambatan, itu sirat, di atas neraka jahannam. Lalu aku dan umatku menjadi orang yang pertama yang akan meniti di atas dia. Siapa yang Nabi maksudkan? Kita adalah umat yang pertama sekali yang akan lintas di atas titian sirat tu. Tidak akan ada kata-kata pada hari itu kecuali Rasul. Maknanya kita ni ketakutan yang teramat sangat sampai tak boleh nak cakap apa pun. Yang berkata-kata hanya Rasul ketika itu. Masing-masing takut, masing-masing ngeri. Wa kalamar Rasul yawma izin Allahumma sallim sallim. Apa yang Rasul cakap ketika itu? Para Rasul maka berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sebab nampak sangat-sangat mustahil nak selamat di atas titian sirat itu. Kerana disifatkan oleh Nabi, jambatannya boleh menjadi sehalus, lebih halus daripada rambut, dan lebih tajam daripada tajamnya pedang. Mengikut keadaan, keimanan, ketakwaan orang yang melintas di atas dia. Ada yang jambatan itu boleh berubah menjadi seluas-luasnya. Ada jambatan itu mempermudahkan seseorang untuk lintas di atas dia. Dan ada yang orang tak boleh nak pijak saja jatuh.
ataupun dalam keadaan yang sangat susah nak melintas di atas tu. So itu semua bergantung kepada nilai takwa dan iman kita, dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi, para rasul, mereka berdoa, ya Allah, salim, selamatkanlah. Wa fi jahannam kala libu mithlu syauki sa'dan, dan kanan kirinya itu ada pengait daripada seperti mana duri pokok sa'dan. Pengait pokok sa'dan dikira macam cakok mata kai, lebih kurang lagu tu lah. Tapi besar macam mana tak tahu. Dia boleh jadi sekali kait satu kaum boleh jatuh dalam neraka Jahannam tu. Satu kampung boleh jatuh dalam tu. Maka di kiri kanan jambatan itu ada pengait-pengait dia, seumpama pokok sa'dan, kata Nabi. Hal ra'aitum syauka sa'dan, maka kata baginda, pernah tak kalian tengok pokok sa'dan? Pokok sa'dan ni maknanya ada sebelah sana lah. So Nabi tanya para sahabat, Nabi bagi satu gambaran macam pokok sa'dan. Nanti masing-masing tak payah pergi belah sana, masing-masing Google duri pokok sa'dan tu macam mana. Maka Nabi tanya para sahabat, pernah tak hampa tengok duri pokok sa'dan ni? Para sahabat kata, na'am, pernah. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra azamiha illa Allah. Nabi kata pengait tu dia rupa dia macam pokok sa'dan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu besar dia macam mana. Rupa sama tapi besar dia Allah saja yang tahu. Taqtafun nasu bi'amalihim faminhum man yubaqu bi'amalihi wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Maka ramai umat manusia disambar, kata Nabi, oleh pengait itu sesuai dengan amal perbuatan dia di atas dunia ni. Di antara mereka ada yang dibinasakan kerana amalan dia, di antara mereka ada yang terjatuh lalu diselamatkan, ada juga terjatuh tapi diselamatkan. Maka nak disebutkan oleh Nabi SAW suasana dan saat pada masa itu pastinya sangat mengerikan. Tuan-tuan bayangkan, kita tak boleh lari daripada tempat itu. Macam mana pun kita duk fikir nak pi kona kot lain, tak ada dah tempat, melainkan semua orang akan melalui jambatan yang cukup mengerikan itu. Kenapa ngeri? Tuan-tuan boleh bayanglah, kalau atas dunia ni diletakkan satu batang nyok yang panjang di atas, contoh, di atas Sungai Sarawak katakan. Kita kenal Sungai Sarawak ni penuh dengan buaya di dalam dia. Dia letak 1 juta hampir lintas di atas pokok ni, jatuh nasib hang lah. Tuan-tuan rasa nak pi tak? Jatuh dalam ayak lah. So jatuh dalam tu pun boleh jadi selamat juga. Pasal apa? Mungkin kawasan yang kita jatuh tu tak ada buaya, cuma banyak ajalah dalam tu. Itu pun kita tak bagi 1 bilion pun aku tak pergi. Kenapa? Nyawa kita, keselamatan kita itu lebih utama. Maka ini keselamatan kita di akhirat kelak. Dia bukan main-main benda ni. Dibentakkan titian itu, disuruh kita dan terpaksa, memang terpaksa kita, bukan bagi pilihan, tidak. Nak lintas, tak lintas tak boleh, kena lintas. Maka tak tahu apa nasib kita ni, sama ada boleh bertahan di atas itu ataupun tergelincir, ataupun boleh melaluinya dengan senang.
Masa tu tangisan, teriakan kedengaran di mana-mana. Lebih mengerikan lagi, api neraka tu bukan diam, tuan-tuan. Nampak daripada bawah tu dengan nyalaannya yang hitam legam. Dia menyala tapi hitam. Bahkan dengan suaranya saja sangat menggerunkan. Kalau bawah tu satu lubang, letak satu batang pokok, suruh lintas, bawah tu duk mengaum harimau. Letak rimau 4-5 ekor bawah tu duk mengaum. Kita tak berani, jangan buat pasal. Sekok letak ke bawah pun kita tak berani. Jatuh dalam lubang tu memang out dah kita. Ni ngauman api neraka yang lebih mengerikan lagi. Suara gemuruhnya yang dia siap untuk menelan siapa saja yang jatuh ke dalam dia. Maka tidak henti-hentilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, termasuk juga malaikat, mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, keyakinan adanya sirat ini adalah satu bentuk akidah yang diimani oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata semua ulama salaf telah ijma', telah sepakat menetapkan adanya titian ini. Jadi setiap muslim daripada kita ni semua wajib untuk mengimani dan percaya tentang adanya titian sirat ini sebagai salah satu daripada sebahagian akidah kita. Tentang sifat atau bentuk, rupa bentuk titian ini, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda jawab, madhadatun mazillah. Nabi kata ia adalah sebuah jambatan yang sangat licin dan sangat susah untuk berdiri di atas dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia pernah kata, kami dengar bahawa titian sirat ini itu lebih nipis dia, lebih halus dia daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Maka sirat, jambatan di akhirat ini wujud hasil daripada apa? Hasil daripada titian jalan hidup kita di atas dunia ni. Macam mana kita duk meniti hidup kita atas dunia ni dengan syariat, maka begitu mudah nanti kita akan meniti di atas titian sirat. Tapi kalau hari ini kita muhasabah, ya Allah, banyaknya aku tersimpang daripada syariat, banyaknya aku buat benda yang Allah murka. Kalau itulah yang menjadi titian hidup kita, maka titian sirat nanti di akhirat itu menjadi payah buat kita. Itulah sebabnya setiap kali kita baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sehari kurang-kurang 17 kali kita baca. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni apa? Jalan yang diredai oleh Allah. Jalan yang menepati syariat Islam. Maka jalan itulah yang kita pilih di atas dunia ni. Maka ingat, itu akan memudahkan jalan titian sirat kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau siapa yang bebas hidup dia, tak kenal halal haram, ikutlah jalan hidup dia ni, semua dia bedal, semua dia hentam, maka titian sirat di akhirat dia nanti itulah yang mari sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri sebut,
lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Tuan-tuan bayang tapak kaki kita ni, nak pijak atas benda yang senipis rambut dan setajam pedang, rasa-rasa boleh lah? Tak boleh lah. Pijak confirm jatuh. Maknanya apa? Tak selamat. Tak selamat. Bila mana jalan hidup kita di dunia ni menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang mungkin pernah melalui jalan Islam pada permulaannya, tetapi di pertengahan hidupnya murtad, keluar daripada Islam. Begitu juga titian sirat bagi dia di akhirat akan menjadi sempit sesempit-sempitnya. Maka kedua-dua golongan ini, sama ada daripada asalnya tidak mengikuti Islam, ataupun dia di pertengahan jalan tiba-tiba dia berpaling daripada Islam, dia mengikuti jalan yang tidak diredai oleh Allah, maka dua-dua golongan ini akan tergelincir daripada titian di akhirat, lalu jatuh dia, terjunam ke dalam neraka Jahannam itu selama-lamanya. Orang tanya, dia pernah lalui jalan Islam, Allah tak ambil kira ke? Dia separuh hidup dia, ataupun 90% hidup dia, kan, katakan 90% hidup dia Islam, cuma 10% hujung-hujung je dia murtad. Takkan 90% tu Allah tak ambil kira? Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita ambil exam, kita tulis jawapan pada soalan tu, jawapan kita dah betul dah, tulis dah 90%, dah betul dah jawapan kita, tiba-tiba kita rasa betul ke jawapan aku ni? Lalu dia buat apa? Dia slash semua, dia pangkah semua, sap. Dia tulis jawapan yang akhir tu, hujung-hujung masa dia dalam exam tu, jawapan yang salah. So bila dia pangkah ni, pemeriksa dia nak ambil kira tak? Dia kira tak ambil kira. Pasal apa? Dia dah cancel lah. Maka apa yang nak dikirakan? Si penulis itu yang cancel sendiri jawapan betul dia. Maka begitulah nanti nasib orang yang murtad, yang dah cancel walaupun jalan kebenaran mengikut Islam, tapi tiba-tiba di akhir mereka murtad. Maka murtad itulah yang diambil sebagai jawapan hidup mereka, yang menyebabkan mereka tergelincir ke dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Imam Abu Tahir Al-Khazwini, dia kata setiap orang yang biasa berjalan atas titian agama, maka dia sangat mudah melintas di atas titian sirat di akhirat. Siapa yang tak biasa melalui titian agama, maka dia akan menemui kesusahan dan kesulitan berjalan di atas dia. Kakinya akan tergelincir dan dia akan menyesal selama-lamanya. Ada banyak hadis yang menyebut bahawa setiap orang yang lalu di atas titian sirat nanti itu sesuai dengan apa yang dia buat di atas dunia ni. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda bersabda, maka berlalu orang mukmin itu sekelip mata. Nak lalu, nak lintas itu sekelip mata, sampai dah. Sebagaimana kilat. Boleh jadi seperti kilat yang menyambar, laju sampai dia. Seperti angin yang kita dok rasa bertiup dengan kencang, laju, begitu boleh sampai di hujungnya. Ada yang seperti burung, terbang melayang di atas dia. Seperti kuda pacu, sebagaimana kita tengok orang duk pacu kuda tu bergerak daripada satu titik ke satu titik, begitu dia lalu di atas titian sirat. Dan seperti jalannya unta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada yang tersangkut lalu diselamatkan, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Kita ni saja orang mukmin ni macam-macam jenis dah ikut amalan kita. Cuma kita nak pilih lah macam mana kita nak lintas atas titian sirat.
Kalau dok rasa macam nak pi macam unta, maka slow lah kita dalam mengumpul pahala ni, dalam membuat amal. Kita buatlah yang mana lebih kurang je. Kalau nak rasa macam laju sikit, macam pacu kuda, kita buat lebih sikit daripada yang fardu saja, kita tambah hak sunat. Yang mana nak pi laju lagi, seperti burung, seperti angin kencang, seperti mana kilatan, maka buat lebih lagi lah. Ataupun kita baiki amal kita ini supaya keikhlasan itu melebihi segala-galanya dalam amal ibadat kita. Maka keikhlasan itu menyebabkan kita akan mudah melalui titian sirat itu. Dalam riwayat Imam Hannad bin Sarri daripada Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW yang bermaksud, lalu seperti orang berlari, seperti orang yang berjalan, ada juga yang berjalan dengan merangkak menggunakan perut dia, pakai perut kan, duk berjalan di atas titian sirat ini. Dan ia berkata, ya Tuhan, kenapa engkau lambatkan kami? Duk tengok member lain laju zap dia duk merangkak dengan perut dia. Ya Allah, kenapa siapa aku lambat ni? Tanya Allah. Tak tahan dah, duk tengok orang lain laju dah, duk terus macam burung, macam angin, macam kilatan, dia duk jalan dengan perut dia. Dia tanya, ya Allah, kenapa aku lambat ya Allah? Maka dijawab, aku bukan melambatkanmu. Allah jawab, aku bukan nak lambatkan kamu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan diri kamu. Masuk waktu semayang pun duk buat lambat, mai Ramadan pun duk ambil tak kisah aja. Baca Quran pun tak apalah, tungguan nanti, buat lambat lagi, aku hidup lama lagi. Bila nak pergi masjid ni semayang, sehari boleh lah pergi masjid. Alah, awal lagi muda esok-esok dia sendiri melambat-lambatkan amal ibadat dia. Nak sedekah pun, alah aku bukan kaya sangat, tunggulah aku dapat gaji nanti. Nampak ada alasan-alasan kita, semuanya nak melambatkan amal perbuatan kita. Jadi bila sampai di atas titian sirat, bila kita lambat, kita jangan persoalkan kenapa kita ni lambat di atas titian sirat. Sebab kita sendiri yang melambatkan membuat amal ibadat kita di atas dunia ni. Tu jawapan dia. Jadi bila kita muhasabah, ya Allah, aku ni semula nak lambat. Semayang pun hujung-hujung waktu lambatnya, ya Allah. Dan haji pun, alah tunggu tua lah pi, duk buat lambat lagi, padahal dah mampu dah. Semua nak buat lambat kita ni. Dibimbangi tuan-tuan. Bila kita melambat-lambatkan amal perbuatan, maka lambatlah kita nanti di atas titian sirat. Setiap orang berjalan sesuai dengan kesegeraannya meraih redha Allah Subhanahu wa taala di dunia. Setengah manusia ada yang kalau diperintahkan buat ibadat atau nak tolong saudara dia, ni soal dia bukan kita dengan Allah saja, kita sesama manusia. Tengok ada peluang kita nak tolong manusia yang lain, ni duk mai dalam macam-macam ni, dalam phone kita ni, hak nu perlukan bantuan, hak ni perlukan dana, hak tu sakit, hak ni macam-macam. Yang skema tak skema tu letak nombor 2 lah. Yang tu pandai-pandai tuan-tuan, hati-hati. Tapi ni hak banyak ni duk mai kat kita ni. Sagi apa tanah runtuh ketang sini, apa tabung macam-macam kemanusiaan. Tapi kita duk buat lambat gitu. Maka kalaulah kita ni boleh segera melakukan perbuatan tu tanpa teragak-agak, tanpa berlengah-lengah. Dan setengah yang lain lepas 1 jam, lepas 1 minggu, lepas sebulan, dia duk fikir nak bagi tak bagi, nak bagi, nak sedekah tak sedekah, dia duk fikir ni sebulan punya duk fikir. La haula wala quwwata illa billah. Yang sebahagian yang lain buat bila? Hujung-hujung nak meninggal dunia baru dia pergi wasiat. Ni nak meninggal dunia dah, ni rasa nak meninggal dunia, tak larat dah,
tak boleh pi dah. Inilah bagilah kat ni sikit, bagi kat rumah anak yatim ni, bagilah dekat jiran kita yang susah ni. Baru nak bagi ni kat hujung usia dah ni. Tapi mujung bagi juga, tapi dah hujung lah. Seharusnya kita ni, time kita tengah duk segak bugak ni, income duk masuk ni, ini time kita nak percepat dalam buat amal ibadat, nak sedekah, nak bantu orang yang susah. Dan seringkali kita terdengar ucapan, bila diajak bertaubat, alah nanti lah taubat ni, tua esok kita taubat lah, tak kerja esok kita pergilah masjid, kan? Bohong lah. Bila tua dia gaduh dengan cucu dia, dia nak jaga cucu, tak nampak ke kat masjid tu. Kalau tak segera bertangguh, itulah yang akan jadi. Biasanya begitu. Esok tua lah pakai tudung, perempuan lah contoh. Muda-muda ni nak macam-macam, nak buat kerja nu, nak buat kerja ni, tak boleh pakai tudung. Dia bagi alasan begitu. Esok tua pakai tudung. Tuan-tuan, kalau hukum fiqh, orang tua yang dah tak boleh nak berkahwin, dia pun tak wajib nak tutup. Yang dah tua sangat lah, kan? Lengan dia boleh nampak, kerana dia sudah tak ada syahwat dah. Time tu lah dia kalut nak tutup. La hawla wala quwata illa billah. Jadi ucapan-ucapan macam ni bertangguh, tunggulah, nantilah, esoklah, tua nantilah, pencin nanti, macam-macam ucapan ni semua bertitik tolak daripada akal yang lemah. Kalau seseorang tu dia beriman, dia tak mungkin akan berkata macam tu. Ni kerana semua orang tahu bahawa ajal tu akan mai bila-bila masa. Dia tak kira tua, dia tak kira muda, dia tak membezakan duduk di mana, dia tidak membezakan tempat tu aman ke dalam keadaan kancah peperangan, dia tak membezakan seorang tu sihat ke sakit. Itulah sebabnya ulama salafus salih, mereka selalu berpesan, hati-hati dengan kalimah nanti. Hati-hati dengan kalimah nanti. Nanti aku semayang, nanti aku baca Quran, nanti aku zikir, nanti aku puasa, nanti aku pergi masjid. Hati-hati dengan perkataan nanti. Alik ni tulis, hati-hati dengan perkataan nanti. Ringkasnya, secepat mana tindakan kita untuk buat kebaikan, secepat itu jugalah perjalanan kita nanti melintah di atas titian sirat. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap seorang daripada kita akan melalui masa-masa ini, masa melintah di atas titian sirat. Semua daripada kita akan tiba masanya kita akan pandang sirat itu di depan mata kita, dengan api neraka yang kehitaman menyala-nyala di bawahnya, terdengar ngauman kemarahan api neraka itu. Kita lalu dipaksa untuk melangkah di atas dia, padahal hati kita sangat berdebar, tubuh kita sangat gemetar, dan suara jahanam seolah-olah penuh dengan kemarahan. Kita toleh ke kanan, kita toleh ke kiri, kita tengok ribuan manusia satu persatu mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Pada saat itu jantung kita seolah-olah terputus ketakutan. Fikiran kita akan kembali ke dunia, mencari apa amal yang aku segerakan dulu buat di atas dunia ni. Kalau aku sudah persiapkan, alhamdulillah, mudah-mudahan aku dapat lintah. Tapi kalau tidak ada, masa tu tidak ada masa untuk kita berpatah balik. Maka saat kita berada di sinilah, pada tarikh ini, pada masa ini, tetapkan hati kita untuk kita segera membuat apapun amal kebaikan, tanpa kita kata nanti untuk aku buat. No. Mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat kepada kita, menjadi peringatan untuk kita selalu membuat amal dengan segera sementara kita masih dipinjamkan nyawa oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.